tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman, mengenangkan kasih. Wahai sayang yang aku tinggalkan, ku siram selasih, ku siramkan di hujung halaman, mengenangkan kasih. Wahai sayang, lambang percintaan. Hai Kencana Dewi, kasih yang ku rindu, ku kenang selalu. Sayang, semoga takkan layu cinta yang sejati, kekal dan abadi. Hai Cendana Dewi, kau tetap ku kenang, janganlah kau bimbang. Sayang, kau tetapkan pulang di sisiku sayang, membawa harapan. Ku siram selasih, ku siramkan di hujung halaman, mengenangkan kasih. Wahai sayang, lambang percintaan. Hai Kencana Dewi, kasih yang ku rindu, ku kenang selalu. Sayang, semoga takkan layu cinta yang sejati, kekal dan abadi. Hai Cendana Dewi, kau tetap ku kenang, janganlah kau bimbang. Sayang, kau tetapkan pulang di sisiku sayang, membawa harapan. Ku siram selasih, ku siramkan di hujung halaman,
mengenangkan kasih. Wahai sayang, lambang percintaan. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Okay, so back to the topic. Technically, like all the industry players dalam kita punya wedding industry ni, korang betul-betul affected lah. Tetapi I'm impressed lah. Even korang tak jumpa, tak ada keluar and everything, tapi korang did a lot of activities untuk kekalkan that silaturahim, untuk senang cakap lepaskan rindu, and at the same time to remain relevant, to make your presence known dekat social media lah. Boleh aku tanya korang, macam setiap kumpulan ataupun individu yang berada dalam wedding industry ni, mereka ada overhead mereka sendiri. Yeah. So macam korang sebagai kumpulan ni, apa overhead yang korang ada bila in everyday lah, rutin korang or every month, apa yang korang harus keep up, maintenance ke, ada storage ke? Can you share a bit? Technically kita tak ada overhead as a band. Okay. Individual overhead is up to their lifestyle lah. Overhead for the band tak ada. Tak ada. Kau tak ada storage semua sendiri punya. Sendiri lah. Okay. So it's a bit easier lah. Easier lah. We are more on the safe side. Yeah, rather than some bands yang ada storage, studio. Betul. Tapi kalau macam gitu, korang mention tadi Rudy, korang pergi rumah Rudy. I believe kat rumah dia ada buat some small home studio untuk. Yes, betul, dia ada home studio semua. So I think secara tak langsung this is one of the few things yang make them actually quite safe. Yes, they are badly hit, tapi not as much as those yang ada nak kena fikir rental kedai, warehouse ataupun pekerja-pekerja. Seperti rakan kita Hambali minggu lepas, beliau overhead satu bulan je 8-10 ribu to 10,000 and untuk kekal selama 2 tahun. Betul, yes. And that 10,000 tu pun untuk to maintain survive, untuk hidup je. Untuk hidup tau. Tak ada profit pun, tapi alhamdulillah bagaimana pun dapat awal-awal. Alhamdulillah, rezeki masing-masing. So sekarang ni dengan kelonggaran yang telah pun diberikan oleh pihak pemerintah kita, can you tell me, korang boleh share dengan kita tak, perasaan korang bila dapat tahu yang pihak pemerintah dah buat pengumuman ada kelonggaran? What was the first thing that comes to your mind as an individual? Okay, as an individual lah. Okay, because aku kerja kat hotel. Saya kerja kat hotel. So, adakah hotel 80? Bukan. Hotel 80 pang tak boleh. Ini yang bukan yang nak telefon extend. Bukan tak boleh extend. Dia tak ada transit pun. Loy, extend Loy. Loy, ada bilik kosong dah 2 jam je. 3 kali nak kena turun bawah bayar. Lu sudah 2 kali extend lah. Tak ada telefon, turun bawah bayar. Okay lah, because saya kerja kat hotel. So benda ni semua saya nak kena update. Pasal sometimes hotel kita ada events sebagai wedding semua kan. So all this new update has macam heightened ease gini semua So I was kept well informed lah. So bila the moment I see that
live music dah boleh singing gitu Okay. semua kan. Then I post dekat kita punya WhatsApp group lah, cakap guys, looking forward to it lah. It was really a relief lah. But the sad thing is that orang kita sendiri masih Takut. Lagu-lagu. Okay, we talk about that later. Yes, we will talk about that later. Zari pula, sebagai seorang individu, bila dapat tahu ada kelonggaran, perasaan kau macam mana? Memang happy lah. Happy pasal kita tunggu 2 tahun kan. Main kat rumah sendiri-sendiri. Main kat rumah. Alat muzik. Kau Cakap ni yang pun. betul sikit. Dia tak pergi hotel T1. So lah, dia dah kahwin pun bagi saya pergi T1. Tak, aku risau Melayu ni kadang-kadang tak ada hotel-hotel, tangga pun jadi. Biasa Melayu je. Abang Najib abang delete Masih ambil video. Masa siap ambil video lagi. So itulah macam apa yang tadi Lord cakap. Kita happy, tapi orang-orang Melayu kita ni skeptical. Jadi kita macam pun terfikir macam dorang berani ke nak ambil kita. Pasal not all yang masih nak panggil live band tu. Masih ada keraguan lah Keraguan. Okay. Nanti kita debate sikit kenapa ada Pasal ni, okay. keraguan ni Abang Salim pula, perasaan abang bila dapat tahu dah ada kelonggaran ni semua? Aku risau aku tanya dia. Bro, be prepared be prepared. Standby. Kalau kau tanya jawab soalan ni 1 minit kan tak boleh berjaya. Bang, Yang lain okay, semua boleh berjaya. Kenapa? Okay, aku nak cakap dulu. Dalam starting tu tak boleh berjaya. Tak, aku nak cakap dulu. Dalam banyak-banyak, okay, saya hormat abang sebagai yang paling tua dalam bilik ni Tapi bang, abang merepek standby, saya campak handphone bang. Aku set abang kau. Okay bang. Air blood tak air blood. Wow. Okay. Tu perasaan Bila abang. dengar dapat macam WhatsApp okay, dia boleh bikin live So mindset dah fikir okay, dah bikin live okay. So nak kasih tahulah sebab ramai orang. Even though message jumpa orang yang macam kat luar music dah boleh bikin tau, macam ada wedding apa nak tak. Tapi tetap macam masih macam boleh ke? Macam banyak orang tak tahu. I see. Masih tahu. Jadi kadang kita pernah perform juga time COVID tapi tak ada nyanyi. So macam mana instrumental kita main pressure. Pressure. Kita pernah perform juga. Okay. Jadi prefer since dah dapat tahu dia punya dan rasa happy lah. So tunggu juga bila boleh perform, bila kita boleh bikin live lagi akan datang dah tunggu masa je lah. Itu tapi nak kasih inform orang kat luar je yang masih. Bila abang dapat tahu berita tu terus keluar daripada toilet abang. Terus keluar toilet lah. Gitar tu tukar lah. Cari welfare kan mana bayar gitar. Gok semua hilang bro. Semua dah baik Kena. Itu je lah. Okay, sebelum kita tanya Bakri kita nak cakap the only reason why kita jemput Munir sekali lagi ke podcast kita is I think Bakri dah suggest dekat Manap kan, you nak korang nak memperkatakan tentang hal ni. Korang nak tahu, korang nak orang kat luar sana to raise awareness tentang sekarang ni dah boleh, dah ada kelonggaran, dah ada apa, dah boleh live singing, kata live performance dah boleh diadakan. So that's one of your intent Bakri bila kau approach approach Manap untuk buat untuk to come on board this podcast for this time round lah. Correct. Tapi as an individual bila kau dapat tahu dah ada kelonggaran tu and sebagai one of the leaders of the band perasaan kau macam mana? Okay, actually this was brought to the attention of my band beforehand. Kita pernah discuss sebagai band. Okay. I told them anticipate a slow start. Okay, number one, that time our discussion was during masih COVID. Okay. So I told them the nearest date of normalcy for band will be 2024. Okay. Serious lah. Oh, you give yourself that 2-year buffer Wow. Wow, okay. And then another thing, I have to be neutral because we have regular customers. Understand. Okay, ada yang macam nampak lah penyesalan wajah pasal apa, they book us as a band because of COVID, band was disregarded, Betul. but they took my MC service. I see. Okay, so they said, okay, Bakri, actually bukan saya tak nak ambil band, landlord ballroom yang tak kasih. I see. So we have to be balanced tau. Saya tak boleh macam nak salahkan masyarakat. Betul. Sometimes dorang punya circumstances. And now I get to know our future clients they said, Bakri, sorry, kita tak boleh ambil korang live band even though government dah beri kelonggaran because kita dah buat pre-booking
and that booking based on the contract during COVID. Okay. So that is from consumer side of a story lah. But yet again, I hope and pray that ballroom owners boleh berikan kelonggaran. Jadi kita punya live band can come back and memeriahkan majlis. And this is the truth of the matter, because it's not as simple as pihak pemerintah dah memberikan kelonggaran terus dah boleh start things resume back as per normal. Tetapi apart from the keraguan, ada juga because no doubt the general guideline is dah boleh, tapi the final decision still lies in the hands of the respective landlord lah, kira venue ballroom owners and everything. So they might have dorang punya own set of in-house rules. For whatever reason, mungkin dorang belum benarkan lagi live performance ataupun even singing. For whatever reasons lah, they have their own reasons lah. So I think this is one of the real problem, and also because of the fact that kebanyakan bakal mempelai telah pun buat booking based on the rulings of the then COVID punya situation. So like what Bakri cakap tadi, that to give that 2-year buffer sampai 2024 is more than, it's quite a fair buffer, because kita, I mean, kau dah dapat booking sampai tahun depan punya. Tapi and the booking is still done based on COVID punya situation. Actually, more or less pre-existing correct. Situation lah. Based on the time of the booking. Betul, yang sebelumnya lah. Tapi dah ada 1 atau 2 dah masuk. Dan mereka dah ura-ura nak buat kat bawah blok. That's where the fun or the whole pre-norma yang dahulu akan masuk, akan kembali lah. We have mentioned about this norma baru tu, the new norm bukan Cik Norma the new norm has been the norm already. And the previously the existing norm before that has been actually something of a past already. It's something new. Kalau misal kata kita nak terapkan balik dalam situasi sekarang ni, it's gonna be deemed to be something different lah, sebab kita dah terbiasa dengan keadaan macam ini. I think a few reasons why consumers ataupun pelanggan-pelanggan kat luar are still skeptical. Ataupun mereka masih ragu-ragu. Mungkin kerana situasi sekarang kita pun belum tahu ini kelonggaran ni sampai bila. Akankah kita it all depends dengan masyarakat kita, our society. Betul. Untuk sentiasa berwaspada. Dah macam MOH aku. Betul. Sentiasa berwaspada. Tapi kalau misalnya jadi sesuatu akan datang kita pernah terjadi, kita go back to phase 2 back then, orang ingat dah boleh 100 terus pergi patah balik 50. Sekarang dah boleh 1000. Sekarang diorang pun even pengantin yang akan datang nak book pun diorang takut, boleh ke tidak. Aku takut aku book sekali, kau kena balik again. Then waste money. It's all about money at the end of the day. Betul. Diorang berani nak letak duit ke tidak. Pasal kita dah nampak sebelum CB berapa banyak consumer terpaksa postpone, cancel, ada yang tak dapat refund. This is all real hard truth tau. Betul. It really hurts tau. Ada yang tak dapat jamah pun apa yang diorang dah book. Kau faham tak? So to letak duit ataupun letak harga untuk book, especially macam benda-benda macam live band, it be a much higher risk rather than kau nak book untuk makanan. Pasal tetap makan nak kena, diorang akan venue pun tetap ada. Venue tetap ada. Cuma antara nak jalankan tidak. Tapi macam kita ni band ataupun DJ we are like secondary punya, is not dalam kita punya wedding context kita bukan a priority tau. Betul. We are a miscellaneous kind of service. Kalau ada budget lebih, luxury. Kita luxury add on. Kalau kita ada duit skill lebih, orang engage kita. So I think that comes into a factor bila kita sebagai consumer, kalau kita nak book, okay, diorang first starting mesti book venue. Betul. Makan. Baju. Okay. Photographer pun actually secondary juga. Betul. Pasal kalau tak jadi pun fotografer datang pun tak guna juga. Betul. So I think these three are the main important one. Yang macam kalau yang lain semua secondary lah. Betul. That's the hard truth lah about us. I think mana kau mention a very good point. Orang takut nanti bila-bila keadaan boleh berubah. Sebab so right, I say sorry aku interject. So right now orang tetap berwaspada and they want to see whether this thing can go long. Okay, kita tengok dulu lah. Kita tengok
tengok time, give it another 6 more months. But if by 6 more months kata orang baik is better, I think everybody will jump the gun already. Betul. Pasal diorang dah bukan not desperate, tapi dah betul rindu dengan masa-masanya lalu di mana kekecohan bawah blok tu. That silaturahim, that kita punya gotong royong, that kind of atmosphere. Susah dapat lagi bro. Tadi aku ingat I drove past somewhere bawah blok ni, aku nampak ada kerusi meja tengah nak set up tau. Aku excited tu nampak. Aku literally cakap dengan wife aku, orang kahwin bawah blok macam dah lama tak nampak tau orang kahwin bawah blok. And macam mana meriah, macam mana scale down pun tetap kita nampak orang kahwin bawah blok. Kira macam wow, dah lama tak nampak, dah 2 tahun lebih tak nampak. Even now kalau kau nak tengok macam differentiate in-house venue kita buat sekarang dengan buat COVID ni even as a MC Bakri whoever does MC, kita banyak restriction tau. Ada benda kita tak boleh bikin, ada benda kita tak boleh enforce. Betul. Macam gambar ni semua, you know. But kalau I said, kalau kita banyak benda tak boleh bikin, tapi kalau kita buka balik this thing, all hell will break loose tau. Betul. Seriously, literally. Kau sendiri alami dia. Ya bro, penat bro. Menyesal pun ada. Macam how you wish benda tu. Aku tak tahu untuk korang sebagai satu band, because it takes a lot of energy tau as a band daripada seorang individu lain. Tapi as a band it takes a lot of coordination dengan energy. Betul. Untuk korang bergabung balik and to do. Takut nanti korang kata penat ke apa. Pasal dah 2 tahun tak bikin, 3 tahun tak bikin. Pancit pancit bro. Aku pancit bro. Kena ada karaoke aku. Ya Allah, menyampah pula. Macam menyampah pun dia. Menyesal lah. Betul. Aku takut nanti kita tak boleh kembali ke asal lagi. Pasal kita dah biasa dengan kita punya normal ni sekarang. Macam mana? So right now the struggle is not about adapting to the changes, tapi untuk convince the masses, masyarakat tu bahawa sekarang dah okay, korang dah boleh start to consider untuk ambil band, kompang, DJ and everything. How hard do you think it is? Susah tak nak convince masyarakat ni? Macam Bakri cakap lah then again, it's up to the venue punya operator, owner jugalah. We can try our best to convince them. And then orang yang melanggani kita pun, diorang pun akan cuba sedaya upaya untuk macam cakap dengan venue, boleh lah ambil live band. Correct. But at the end of the day, they have the final say, this venue owners. Macam Abang Salim punya anak saudara I think dia nak buat majlis last year, tahun lepas. Walaupun dah ada kelonggaran, tetap venue owner pun tak kasih. I see. It happens lah. Any idea tak kenapa dorang might tak takut ke, ataupun apa sebab dia? Mungkin dorang takut uncontrollable, takut breakout ke, something like that. They don't want to take cluster. a risk. New cluster. Lazimnya, selalu lazimnya kita kembali kepada pre-COVID. Pre-COVID. Kalau ada live band, ada orang karaoke, you will attract a lot of attention. Okay. Orang kalau boleh yang tak nak balik cepat-cepat, orang hang around. So untuk elakkan ni semua, untuk orang hang around, whether it's good attention atau bad attention, it's still attention. Correct. So I think to some venue owners, they want to play safe rather than attract attention. Pasal any attention sometimes can be bad towards them. Lagi-lagi dengan sekarang orang ambil video dah, that's it. That's it bro, viral, that's it. Dah boleh tutup 2 minggu. Betul. Takut. And 2 weeks closure is a lot of business loss. A lot bro. So I guess sekarang ni kita dah pernah alami a lot of changes dalam masa ni 2 tahun banyak dia punya pantang larang dia punya pertukaran. Betul. Sekejap ni tak boleh, sekejap ni tak boleh. Tapi bagi aku, to get the ball rolling, all you need is just sekali atau 2 kali. Orang dah start to berani, betul-betul berani brave enough to jump the just langgar. That's the word, langgar. And walaupun dia tak langgar, walaupun dah boleh, tapi to be a trendsetter. Trendsetter, that's the word. Kau buat majlis bawah blok, buat besar je. Okay. Bukan not okay only about nak engage band buat majlis bawah blok, masak. Sama lah macam back to normal. Nanti one by one tengok macam
Dah boleh lah. Dah boleh. Itu je yang kita That's the only the icebreaker lah. Dah boleh sekali buat besar ni. Satu kali je. Satu band bikin dia buat besarnya, gempak everything will follow. So because I can see pengalaman kita sambut hari raya tahun ni. Orang aku tak pernah sambut hari raya sebulan tau penuh tau. Ya, betul. Tapi ni 2 tahun punya dendam hari raya. All out tau. Every weekend without fail tau. Ada open house. Kita baru cakap pasal ni, pasal nak pergi rumah orang kan. Dulu kita sebelum COVID 10 rumah pun beli satu hari. Betul. Sekarang 5 rumah je bro. Aku dah pancit tu. Dah pancit. Pasal dah 2 tahun tak pergi rumah orang. Tapi aku tengok majlis ataupun open house ataupun belanja dekat Gilang lah tahun ni. Kau nampak orang dah tunggu 2 tahun punya simpan. Bila betul-betul tanam, bila dapat dah all hell break loose macam semua macam cacing kepanasan, macam betul-betul all out tau. So Bakri aku nak tanya kau, as a service provider dalam this wedding industry, do you think that when the trend has already been set, dah ada icebreaker, orang dah start to realise dah boleh back to normal, do you think only then baru pelan-pelan kelaziman tu akan diteruskan, ataupun it's still gonna require a bit more time untuk orang nak adjust to the situation? What do you think? There's a saying that goes, it takes 40 days to become a habit. Okay, correct. Serius lah 40 it's hari true. Okay. So to have a new habit is 40 days for you to do the same thing every day. But now we are challenged with 2 years solid of COVID punya mentality. I would like to share with ataupun highlight yang Lutfi cakap tentang ballroom yang tak memberi keizinan. Okay, because I came across on the phone with a customer. Dia cakap, I was cornered by the ballroom owner. It's either I give up some tables for you guys, or I retain the table for my guests. So korang is considered to be the packs guest lah. Yes, we have to be 1 meters away from the crowd. I see. Okay, faham. So there is a compromisation between landlord dengan client orang. I see. And then the second thing was the landlord said you pay buat kat ballroom bukan murah. Yeah. Betul. As a matter of fact, their cost is slightly higher than kahwin bawah blok. Betul. And for lesser packs. Exactly. Yeah. I was surprised. Therefore, mentality Melayu, minta maaf, we will just say, okay, I would rather sacrifice my band entertainment for my guest table. Okay. Faham. Okay. So coming back to your question regarding about when this spark atau icebreaker starts to happen, I can just hope and pray lah. Mudah-mudahan masyarakat kita dapat berikan sokongan. Okay, merancakkan industri music, because what we are conveying or relaying or performing ini bukan benda main-main tau. Ini tradisi. Betul. Ini budaya. At the same point of time pun kita menggalakkan anak-anak muda untuk pick up minat daripada lagu-lagu Melayu tradisional. Betul. Okay, but like I said earlier, I told my band members anticipate a 2024 comeback. See. Because maybe 2023 punya majlis kahwin orang dah book kat ballroom. Betul. Okay, for this icebreaker to happen satu je syarat dia. Ambil band kahwin bawah blok. Betul. Itu saja. Because kat bawah blok kita boleh play around with space tau. Betul. So kalau nak betul-betul kalau betul ikhlas, kalau betul sungguh-sungguh, macam Luffy kata nak kena strong headed suka tak suka ballroom, saya bayar. Saya nak band members, saya nak live music. You must be strong headed. Hati nak kena cekal lah satu. Nombor 2, kahwin bawah blok, panggil live band. Betul. These are the 2 ingredient aja lah. Nak kena cekal hati, strong headed, and then kalau kahwin kat ballroom lah. Kalau buat kat bawah blok tu, that one is free and easy. Tapi secara jujur lah, korang buat MC kan, berapa banyak majlis di bawah blok? Boleh kira. Time COVID Exactly. I think 2 ke 3. Exactly. 2 ke 3. Itu pun bounded by a lot of strict rules, restrictions. Kita tak is not bila kita buat tu event kan, sebagai seorang entertainer kita cakap pasal entertainer, bila kita ada restriction,
kita ada boundaries yang Kau kita tak rasa boleh. macam Kita terkongkong. rasa macam it's not me lah. Yeah, correct. Bukan kita. Kau tak boleh exploit korang punya full Correct. capability kan. Potential. Yeah. Correct. Kita pun tak boleh kata orang tu nak move the crowd pun susah bro. Susah pasal there is none, kata orang tu close to zero interaction at all bila time COVID ni. Betul. Pasal kita feed off with the audience apa. Kalau kita tak ada tu feed susah. Betul. Kau berbual seorang lah. Sebab itu bila kita buat tadi majlis raya tu, betul-betul macam cacing kepanasan lah. No, betul. Serius. Sebab seriously. itu betul tau. Itu. Aku pula dah lama tak buat. I mean in comparison to Manap kan, aku dah lama tak buat MC memang. Aku dah tak buat lah. Tapi oleh kerana masjid dan tolong and everything right. Sukarelawan. I took the opportunity to nak buat, and there was a contemplation. Tanya Manap, kita nak keluar as ourselves ke ataupun as Manap Mawi. So I think it's a good opportunity for us to actually showcase Manap Mawi, and cara lain macam podcast Kita tak sama. lain. Berhema, banyak yang berhema. Bila pasal sebelum kemah dulu. Sebelum kita kemah pun kita MC kat bawah blok ataupun orang kahwin, kita lagi formal Ya. kita lebih daripada Tak formal. banyak sikit pun kata kan, tu lah. adab kita tak over sangat lah kan. Tapi sebagai Manap Mawi tu kita berbeza individu kan. So correct. That's the point you see. Bila dah ada kebebasan, tetap perlukan a bit more time untuk kita adjust to the situation lah. Sebab kita dah terbiasa 2 tahun, 3 tahun terbatas. Tak ada job, tak banyak job di satu hal. Tapi kalau ada job pun terbatas. Macam tadi korang cakap, korang keluar pun sekali 2 kali tapi tak ada nyanyian. Korang main instrumental, Feel dia which lain, is feel lain, and rasa macam betul tak? penat kan, macam very draining, tak tahu apa nak buat lagi kan. Kesian Abang Saleh. Abang Saleh gentil bro. Lost tak ada orang nyanyi kan. Hilang kadang. Apa dia bang? Stress. Stress ah. Stress je bang. Pasal instrumental tu bukan senang tau. Kita nak catch up orang punya melodi tu, sampai sana pun boleh lupa. Kadang harapkan ni kan, pasal harap sepupu kan ada suaka. Nasib baik ada sepupu bang. Dia dah Sorry, declare just pasal bawah blok ni kan. Banyak orang tak tahu yang dah boleh bikin masak dalam bawah blok. Sorry, bawah blok ni ada yang cakap tak boleh masak. I don't know it's true or not. Pasal information ni kurang tau. Okay. Betul abang cakap. Aku pun nak point out juga. I think not just the industry player need to play a part, tetapi badan-badan All the authorities macam the trade and industry players MTI. I think they should aku rasa, this is my opinion lah, they also need to play a part untuk sebarkan yang this thing can happen, this thing all can be done. Betul. Pasal apa, kita tahu sebagai general je, wedding dah boleh bikin, tapi dah boleh bikin betul, tapi kat mana Masih ada keraguan, boleh masak ke the tidak, doubt is still there. Boleh masak ke berapa tidak, packs, berapa packs, boleh Nak ke kena nak apa, kena mask ke tidak, nak kena trace nak kena together. safe distancing ke tidak, boleh live band ke tidak, boleh karaoke ke tidak. Banyak orang tak tahu. So kita sebagai industry player pun kita kita nak buat boleh ke tidak, kita pun keraguan, boleh ke tidak, kita boleh ke nak tidak? convince kita punya prospective client pun susah sebab kita pun tak tahu, tak sure. Sebab there's no black and white, there's no hard and fast rule keluar. Oh ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, ni boleh tau. Jadi kita takut the only way to find out is bila kita dah, orang terjun botol, orang kata kira boleh lah, boleh. Bila dah sampai harinya datang turun, orang datang bilang tak boleh buat gini dah. Betul. Dah. This is kacau. what happened before the heightened Time phase 2 lah. phase 2 ni diorang kata dah boleh nyanyi. Dia dah boleh nyanyi. Tetapi actually bukan karaoke. Yes. They can only persembahan tapi cuma 5 orang sahaja yang boleh nyanyi. Betul. Itu je. Orang bila kau tengok that is daripada Ministry of Trade Industry lah. Diorang yang keluarkan cuma kau boleh calon 5 orang je untuk nyanyi. And that 5 orang itu je. Betul. It's not orang ingat karaoke dah boleh, semua orang dah boleh. Pasal this happen dalam Facebook. Somebody kata dah boleh karaoke, but actually no, it's only 5 orang yang kau calonkan aja. As a untuk persembahan. Dedicated singer lah. Dedicated je. Itu je. So salah tanggapan. So good point by Manap lah. Selain daripada industry player, selain daripada masyarakat, aku rasa all those badan-badan authority lah have to play a very active role in to ensure yang nak kena betul-betul clearly indicate lah.
pada masyarakat kita apa benda yang boleh, apa-apa benda tak boleh. Betul. And also one of the few things that they can do is actually to educational outreach lah. Betul. Okay, because we see benda ni telah terbukti dia punya keberkesanan. The effectiveness has been proven. For example, MOM cakap pasal illegal workers, cakap pasal housing of illegal workers. Memang by virtue of law, salah tak salah. Salah kena tangkap, kena punish. Tapi they choose to go on the educational punya route to spread the message to the masses, to the employers, kata okay, benda-benda ni tak boleh, if found guilty, you can be punished by this blah 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 blah. So secara tak langsung orang yang tengah buat tu akan rasa ni tak boleh, ni salah, ataupun orang yang ada intention nak buat tak boleh, salah. So instead of being caught red-handed, they have been informed benda mana yang betul, benda mana yang salah. So I guess similar things can be adopted through this also. Macam MTI ataupun they keep on talking about what SMCCI, SC apalah, SM Singapore Muslim ada ke? Ada. Betul lah, SMCCI. SMCCI betul. Betul. I mean Singapore Malay Commerce Chamber of Commerce and idea apa? Tak tahu lah, tak boleh harap lah diorang. Okay. So dia tak boleh harap ke tak boleh, dia boleh harap ke tak boleh harap tu is another thing. Tapi this is your opportunity. If you want to keep on saying yang kau nak perjuangkan hak orang-orang bisnes Melayu, orang-orang kita, this is the time. Correct. This is the kau punya peluang korang untuk to prove yourself to the people out there yang korang buat kerja lah. Betul. Correct. That is my opinion. This is not personal attack, tapi ni opinion aku. Tak ada kena-mengena yang hidup atau mati ataupun yang pengsan. Check